kita berpindah kepada 10 adab. Tanda pelajar. 10 adab, adabul audati minal haji wal umrati was safari umuman. 10 adab orang yang kembali daripada mengerjakan haji dan umrah dan juga musafir secara umum. Mana ada musafir secara umum, ada khusus haji dan umrah. Para jemaah sekalian, adab ini penting. Kalau kita tak ambil dia, kita rugi. Kalau kita tak ambil adab ini, kita rugi. Rugi daripada sunnah yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, kita tak ambil. Maka bagi orang yang pergi mengerjakan haji, bagi orang yang pergi mengerjakan umrah, atau pergi musafir, musafir yang baiklah, bukan musafir maksiat, musafir mencari rezeki ke, musafir menuntut ilmu, musafir apa sajalah, mesyuarat sana sini, ataupun mengembara untuk tengok keagungan, kebesaran Allah Ta'ala kepada makhluk-makhluknya, maka apakah adab yang kita ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tulis yang pertama, al-adabul awal. Adab yang pertama daripada adab orang yang pergi haji dan umrah ini, ta'jilul audati. Apabila dia selesai daripada urusan haji dia, daripada selesai daripada umrah dia, hendaklah dia balik segera ke keluarga dia. Balik cepat, jangan duduk melilau sana sini. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-safaru qit'atun minal azab. Bermusafir, berkelana, mengembara itu satu cebisan daripada azab. Yamna ahadukum ta'amahu wa syarabah. Mana dia menghalang kita daripada keselesaan makan, minum, tidur. Kita ni tidur tak tahu halu. Ada waktu orang lain tidur, kita kena bangun, kena berjalan, kena sana, kena pergi sini. Makan pun tak terurus, contohlah. Walaupun zaman kita hari ni kita kata senang dah. Banyak makanan, banyak restoran, banyak macam-macam, tapi asasnya begitu. Orang dulu lagi susah. Dia berjalan begitu payah, padang pasir, melintasi gunung kanan dan sebagainya. Maka Nabi kata, fa idza qada ahadukum nahmatahu falyu'ajjil ila ahli. Bila kamu selesai daripada urusan, balik. Tak payah tunggu lama-lama. Habis zaman kita hari ni, kenapa pergi haji sampai 45 hari? Dulu pernah 1 tahun sampai 50 hari pergi haji. Bukankah haji itu 5 hari je? Ini para jemaah sekalian, para pelajar, ini balik kepada isu pengurusan. Balik pada isu pengurusan. Pengurusan dianya, sebab kapal terbang charter, sewa khas untuk jemaah haji, maka dia ada pergi tarikh balik 40 hari. Ada negara lain awal 30 hari dia. Itu saya tak campur dalam bab pengurusan. Tapi yang kita nak nyala sunnahnya, bila selesai balik. Ada juga yang pergi 20 hari. Ada juga geng-geng kaya-kaya pergi seminggu haji. Macam-macam lah. Dia kata dia punya pergerakan, dia punya cara bekerja. Tapi kita kena cepat balik. As-safaru qit'atun minal azab. Balik cepat. Adab yang kedua, qira'atu du'a'is safar. Jangan lupa baca doa musafir ketika kita balik. Di antara doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nabi kita bila naik bukit ke, dia takbir Allahu akbar. Bila naik kenderaan, Nabi kita naik baca doa, Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun.
baca doa lagi. Doa musafir. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa twi 'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Doa ni sudah ada dalam kitab kita Perisai Muslim. Jadi para jemaah ambil dalam Perisai Muslim dengan terjemahan dia. Tapi bila kita nak balik ada tambahan. Tengok. Wa iza raja'a qalahunna wa zada fihinna. Bila kita balik kita ada tambahan. Tambahan ni ada dalam riwayat Muslim. Cuba ikut pelajar. Kata aibun taibun abidun li rabbina hamidun. Kuat sikit biar semangat. Aibun taibun abidun li rabbina hamidun. Maksudnya aibun, kami kembali. Taibun dalam keadaan bertaubat. Abidun, beribadat kepada Allah. Li rabbina hamidun, dan sentiasalah kita memuji Allah Azza wa Jalla. Hadis ini rawahu Muslim. Jadi kena baca doa. Doa baca. Adab yang ketiga, hina tara baldatak. Ketika kita nak sampai dah. Mana kalau kita naik kapal terbang tu nampak dah KLIA. Kenal KLIA? Ataupun dari KLIA nampak dah kita punya airport Kota Baru. Maka kita bacalah doa ni lagi. Aibun taibun abidun li rabbina hamidun. Banyak ulang doa ni. Sampai kita sampai ke rumah kita, alhamdulillah, sentiasalah lidah kita mengingati Allah Azza wa Jalla. Jangan duk lara, jangan duk leka, jangan duk sibuk benda tu benda ni, kan? Ini di antara adab yang kita kena buat. Adab yang keempat. Adab yang keempat, kita jangan balik secara mengejut. Jangan balik secara mengejut. Maknanya suami musafir tinggal isteri di rumah. Jangan dia balik terjah tengah malam contohnya. Siapa-siapa pukul 1 pagi ketuk pintu. Assalamualaikum, bangun. Bini bergoseng. Tidak terurus. Orang Kelantan kata goseng ni makna tak terurus. Sudah tengok Allah, siapa dia ni? Guna pelik gini macam 1 pagi ni. Contohlah kita kata. Tu tak ada orang tengok pun. Jadi itu gambaran karut je. Maka Nabi SAW larang. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatruka ar-rajul ahlahu lailan. Tak boleh suami itu terjah balik ke rumah dia pada waktu malam. Zaman dulu, zaman tidak ada SMS, zaman tidak ada video call, zaman tak ada WhatsApp. Maknanya yang pentingnya balik malam ke siang, suami mesti maklum awal. Zaman kita ini tak ada masalah lah, insya-Allah. Kita bini dia tahu awal lagi. Suami akan sampai pada pukul sekian di airport. Ataupun naik kereta. Dah bertolak daripada Kuala Lumpur. Dijangka sampai pukul 2 pagi. Dia bersiap lah, siap-siap. Jangan orang suami balik. Tengok rumah dia macam kapal pecah, kata orang. Berterabur, pakaian anak-anak dengan pepohnya. Dia sendiri pun bergoseng. Orang panggil tidak terurus. Lah. Jadi biarlah kata orang lama pergi, balik tu disambut. Seolah-olah macam pengantin baru gitu. Barulah semangat, kan? Baru betul. Jadi isteri, kalaulah suami saja pergi, balik itu kena sambut suami dengan persiapan-persiapan yang baik. Barulah semangat kawan itu nak balik. Adab yang kelima. Yustahabbu lil qadimi minas safar. Sunat bagi orang yang balik daripada musafir, kalau sekiranya masjid tu dekat rumah dia ada masjid, eloknya dia terus pergi masjid dulu. Pergi masjid dulu, dia solat 2 rakaat di masjid,
kemudian bawa dia balik ke rumah. Elok macam tu. Kenapa? Sebab inilah amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid. Nabi kita bila dia balik daripada musafir, dia mula dengan masjid, berhenti di masjid dulu. Faraka'a fihi rak'ataini, Nabi kita solat 2 rakaat, barulah dia masuk ke rumah dia. Maknanya eloklah kita pun kalau boleh lah. Zaman kita sekarang, zaman kita sekarang ni mudah. Contohnya kita balik, di Korea kita tak ada masjid, kita masuk ke masjid, solat dulu, solat 2 rakaat lepas tu balik. Cuma timbul lagi lah soalan, pakaian kotor, seluar dah masuk tandas, macam-macam alasan. Kita kata kalau boleh hidupkan sunnah ini, inilah yang terbaik. Kalau boleh hidupkan sunnah, mulai solat di masjid di Korea dulu, kemudian baru balik ke rumah, kita kata itu yang terbaik. Kalau tak boleh buat, rugilah satu sunnah, bukanlah berdosa, tapi kerugian satu sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Al-adabus sadis. Adab yang keenam. Adab yang keenam, istiqbalul aid minal hajj. Orang yang menunggu kepulangan jemaah haji ini mesti sambut dia dengan suasana yang begitu baik, ceria. Mana-mana kita nampak, pakat sambut belaka, pakat sambut orang balik. Sebagaimana kata di Al-Imamul Bukhari, Imam Bukhari telah bawa satu bab dalam sahih dia, bab istiqbalil hajjil qadimin. Bab istiqbal, menyambut jemaah haji yang pulang. Kemudian dibawa hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Abbas, lamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah istaqbalatu Ughailamah. Bila Nabi sampai di Mekah, kanak-kanak daripada Bani Abdul Muttalib mari sambut Nabi. Nabi kita dukung, ada yang atas belakang, macam-macam. Jadi kita bawa balik jemaah haji ni, kita tengok. Mana kalau anak kita mari berluru mari tu, dakak dulu, pegang dulu, cium dia. Zaman Covid ni lain cerita sikit kot. Nah, orang takut. Nak salah dengan orang bagi haji ni. Mari kan ada Covid, kan ada macam-macam. Zaman Covid ni kacau sikit. Tapi asasnya kita kena sambut kepulangan jemaah haji itu dengan begitu baik. Dan orang haji pun bila orang mari nak bersalah dengan dia, kena bersalah lah. Cuma kita kata dia lah, ada klaus sikit. Pada musim Covid, musim Corona ni mungkin ada perubahan sedikit lah. Maka kata Imam Ibn Hajar, kaunu terjemah li talaqil qadim minal hajj. Mana bab ini, bab Bukhari dia kata menyambut orang yang pulang daripada haji. Menyambut orang yang pulang haji. Jadi kita kena sambut orang supaya nampak orang haji itu kepulangannya dinanti-nanti. Sebagaimana kata ahli sejarah, tulis kata-kata ahli sejarah ni, orang pergi haji zaman dulu, orang pergi haji, zahabuhu mafqud wa audatuhu maulud. Pelajar sempat tulis zahabuhu mafqud wa audatuhu maulud. Makna orang pergi haji zaman dulu seolah-olah kita hilang dah waris. Tak hilang macam mana? Dia pergi naik kapal 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan dalam laut. Tak ada berita dah. Berita tak ada dah. Dia pergi dekat, pergi mengantar dekat keluar daripada kampus, assalamualaikum, tak tahulah lah. Hidup ke mati, tak ada WhatsApp, tak ada SMS, tak ada telefon pun tak ada. Tiba-tiba lepas 5 bulan, 6 bulan nanti, balik. Maka wa'audatuhu maulud, kepulangannya seperti satu kelahiran yang baru. Macam orang pergi tak ada mati, hidup balik. Itu ibarat susahnya orang pergi haji zaman dulu. Ataupun wa'audatuhu maulud, kepulangannya seperti kanak-kanak yang baru dilahirkan, sebab tidak ada dosa lagi, alhamdulillah. Jadi adab yang keenam, kita kena sambut orang balik haji. Dan juga kita kena orang balik haji pun, bila orang sambut dia, hendaklah dia layan.
terutama sekali anak-anak, kanak-kanak yang mari, jangan duk marah itu. Baik, adab yang ketujuh, tustahabul hadiah. Elok sangatlah kalau kita boleh buat balik hadiah. Buat balik hadiah. Hadiah lah ni. Zaman dulu suka tengok orang balik haji dah. Orang balik haji dulu, orang pakat pergi ni, satu kampung mari, dia beli air zam-zam, gelas zam-zam tu gelas kecil. Ingat gelas kecil kan? Oh, dah lah gelas kecil, bagi pula setengah gelas. Kita boleh minum zam-zam tu, rasa Allah nikmatnya zaman tu. Zaman lah ni online, zam-zam online. Nak berapa tu beli je, asalkan ada fulus. Dia panggil orang waktu susah, nikmat zam-zam tu tinggi darjat. Waktu dah senang sekarang ni, orang main-main dengan air zam-zam. Air zam-zam banyak supermarket ada, mana-mana pun ada, jadi kurang dia punya nilai. Maka eloknya kita baliklah. Kalau kita di Mekah tu ada dua. Dia panggil berkat Mekah, air zam-zam. Berkat Madinah, buah tamar. Buat balik zam-zam, balik tamar. Ani ingatlah zaman-zaman kita budak-budak dulu, kalau bunyi orang balik haji ni, pakat pergi sekampung. Dia beli kamera. Ingat ada kamera hot pulah tu. Serai, ingat. Budak-budak tahu apa ni. Pakat duk suluh ni. Ita kamera, Kaabah. Ini Hajar Aswad, bus ni. Zaman di mana duk break dah. Dia tengok live dah. Allahul musta'an. Jadi bila benda tu payah, kita pun menghargai penghargaan tu lebih. Tapi elok sangatlah jemaah haji buat baliklah hadiah-hadiah yang berharga daripada Mekah, seperti air zam-zam, buah tamar. Jadi kalau kita nak kata kita beli tasbih, tasbih kedai Jaafar Awang dengan Mahidin pun murah lagi pada beli Mekah. Nah, setengah bagian Mekah ni dia panggil mahatali pada beruk. Tahu mahatali pada beruk? Beli sejadah 5 rial, tambah pos 17 rial. Tahun ni 17 rial tambah pos. Sejadah 10 rial, mana mampu pada beli. Baiklah tuan-tuan, ini tip nak beli hadiah. Beli siap-siap. Belum pergi haji, belum pergi umrah tu kita siap dah. Pergi beli di kedai supermarket ke apa dia. Beli nak tasbih ke kopiah. Kopiah pun Mekah buat atas Cina juga. Sini pun Shanghai nama dia. Sama-sama Shanghai belaka. Jadi beli hot Shanghai lah. Itu dia panggil. Sukalah zaman dulu. Jadi zaman sekarang pun ada cara suka dia. Alhamdulillah. Baik. Adab yang ke-8 daripada adab pulang haji, iza qadimal musafiru, apabila orang tu balik, sunat kita mu'anaqah. Mu'anaqah tu apa? Kita peluk orang balik musafir. Kata Anas radhiyallahu anhu, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza talaqau tasafahu. Sahabat-sahabat Nabi bila berjumpa dia bersalam. Wa idza qadimu min safarin ta'anahu. Bila tu orang balik daripada musafir, mereka akan peluk. Kita sekarang dah jadi satu budaya dah. Jumpa kat peluk belaga pipi belah. Hak muslimat tu nyanyi. Dah lah dia peluk. Mari peluk kita pula. Melekat habis make-up kawan tu tepek di kain tudung kawan ni. Jadi kita kena ingat. Maka di sini para ulama membincang, dia kata al-mu'anaqah. Salam berpeluk ni eloknya ketika orang tu pulang daripada musafir ataupun lama tak jumpa, barulah kita berpelukkan. Tapi kalau jumpa hari-hari peluk sama, tak dah. Anda tengok satu fenomena budaya sekarang ni, suka salam pipi ni sebab dia tengok orang putih buat. Hak sunnahnya kita bersalam berpelukkan ini ketika lama tak jumpa ataupun orang tu balik daripada musafir, kecuali musim Covid ni, minta maaf lah kan, payah sikit lah nak peluk, nak salam pun rasa macam-macam rasa. Dahlah kita mari tempat yang pelbagai manusia berkumpul di satu tempat, adalah simptom-simptom tu ada. Sebab tu anak sendiri bila balik kita tengok keadaan tu, nampak batuk tak ada, panas-panas tubuh pun tak ada, demam pun tidak, jadi baru kita pergi ke masjid. Kalau zaman kita ini kena ambil kira lah benda-benda faktor-faktor kesihatan dan juga keselamatan. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada adab yang ke-9. Yustahab, elok, comel
kalau kita balik tu kita boleh kumpulkan keluarga kita, anak-beranak kita, orang-orang rapat-rapat dengan kita lah. Kita kumpul sebagaimana kata Jabir radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilamma qadima al-Madinata nahara jazuran aw baqarah. Nabi bila balik ke Madinah, Nabi kita sembelih unta ataupun sembelih lembu. Nabi kita sembelih lembu, ini dia panggil jamuan selepas balik daripada musafir. Apa nama jamuan ini? Tulis pelajar, at-ta'amu 'indal qudum, makanan kita balik daripada musafir, nama dia an-naqi'ah. Tulis. An-naqi'ah. Naqi'ah ni nama dia banyak dalam hidup kita ni, banyak kenduri. Kalau kenduri kahwin dia panggil walimah. Kenduri kahwin walimah. Kenduri boleh anak aqiqah. Kenduri orang balik musafir nama dia naqi'ah. Naqi'ah ni ambil daripada perkataan apa? Tulis pelajar. Dia kata an-naqi'atu minan naqa' wa huwal ghubar. Ambil daripada perkataan debu. Li'annal musafira ya'ti wa alihi ghubarus safar. Orang zaman dulu ni, orang zaman dulu mari tu musafir, mungkin naik kuda, naik unta, berdebu habis dia, orang sambut dia. Jadi pasal tu nama dia an-naqi'ah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala telah buat satu bab dalam sahih dia, babut ta'am indal qudum. Bab sunat buat jamuan ketika kita balik daripada musafir. Kana Ibn Umar iza qadima min safarin. Ibnu Umar ni bila dia balik musafir, dia jamu orang. Jadi naqi'ah ni eloklah haji dan hajah bila balik nanti, yang sudah balik pun buatlah kenduri-kenduri, tak payahlah besar-besar, tak syarat sembelih lembu, sekurang-kurang pun kita jamu keluarga kita, orang-orang rapat yang kita dah. Jadi itu je lah, ambil orang pejabat-pejabat kita ke, dia panggil an-naqi'ah. An-naqi'ah jamuan yang dibuat setelah balik daripada bermusafir. Alhamdulillah. Berilah sekadar makanan yang mampulah, jangan bukan paksa. Yang terakhir, yang ke-10, ad-du'a, doa. Jadi elok juga ada riwayat mengatakan bahawa bila kita jumpa dengan orang balik haji, kita minta dia berdoa. Ya, doakan saya. Dengar ni. Ada hadis, tapi hadis ni dhaif, tidak sahih. Hadis yang menyebut tentang idza laqital hajj fasallim alaihi wa safihu wa murhu an yastaghfira laka qabla an yadkhula baitahu fa innahu maghfurun lah. Bila menjumpa orang haji, hendaklah kamu bagi salam, bersalam dengan dia, minta dia, suruh dia minta ampun kepada kita sebelum dia masuk rumah dia. Cuma hadis ni kata di para ulama tidak sahih. Ada yang mengatakan dhaifun jiddan, ada yang mengatakan lemah lah, sangat lemah. Nak sandarkan Nabi tak boleh. Tapi ada daripada amalan sahabat seperti Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar ni kata di Habib bin Abi Thabit, kharajtu ma'a Ibni Umar. Aku keluar daripada bersama Ibn Umar, tunggu jemaah haji datang. Jadi fanusallim alaihi qabla an yatadannasu. Kita bagi salam dengan orang jemaah haji yang baru balik Mekah ni sebelum mereka rusakkan balik suratan amalan. Rusakkan balik suratan amalan. Jadi rugi kita. Orang haji ni, tuan-tuan dan haji dan hajah sekalian, dia balik dalam keadaan dosa diampunkan oleh Allah. Afidu maghfuran lakum. Kamu keluar pada Arafah dengan dosa yang diampunkan. Jadi bila dia balik, kita pergi salat cepat-cepat dengan dia sebelum dia terperangkap dengan maksiat-maksiat yang baru. Itu sepatutnya. Yang sedihnya sekarang, dia balik rokok duk mulut. Tak taubat juga daripada, tak tinggal juga rokok di Mekah. Maka apa kita nak kata orang ni? Ulama-ulama dulu kata, mari kana salaf, ulama salaf yaghtanimuna adiyatul hajj. Mereka mari jumpa orang haji, tolong doa, tolong minta ampun qabla an yatalattahu bizunub, sebelum dia terjebak dengan dosa ni. Ni dak pak haji ni, orang lain pergi balik haji mabrur, dia pergi balik sekali dengan haji malboro. Habis macam mana kita? Rugi. Sebab itulah ana
orang-orang yang di bawah bimbingan saya, sampai kita rasa sangat sedih sebab kita bila ada sahabat-sahabat kita ni tak mau berhenti rokok. Walaupun dia sembunyi daripada kita, tapi kita ada maklumat orang ni duk isap rokok dalam bilik, orang ni isap rokok dekat tong sampah, orang ni isap rokok macam-macam. Maknanya dia menghinakan diri dia ketika dia masih lagi menjadi tetamu Allah. Dia hina diri dia kerana dia tidak mahu tinggal maksiat dan kemungkaran. Bahkan dia balik pula maksiat itu ke negeri dia. Sedangkan ulama salah tunggu orang balik haji sebelum dia terjebak dengan maksiat. Di antara doa bila kita jumpa orang haji, ucapan. Tulis ni pelajar. Ucapan yang patut kita ucap bila jumpa orang haji. Tulis. Kita kata taqabbalallahu nusukaka. Taqabbalallahu nusukaka. Allah Ta'ala lah terima amalan hajimu. Wa a'zama ajraka, dan Allah Ta'ala besarkan pahalamu. Wa akhlafa nafaqataka, Allah Ta'ala gantilah nafkah belanja haji yang habis banyak-banyak tu, Tuhan ganti insya-Allah. Jangan takut. Itulah di antara doa yang kita baca kepada orang haji. Qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad dia bila dia tengok orang balik haji, dia pun doa, taqabbalallahu hajjaka wa zakka amalak wa razaqna wa iyyaka al-auda ila baitihil haram. Ikut sekali, kita nak pergi Mekah belakang. Kata taqabbalallahu hajjaka wa zakka amalaka wa razaqna wa iyyaka al-aud ila baitihil haram. Maknanya kita doa, ya Allah, Allah Ta'ala kabulkan hajimu, Allah Ta'ala bersihkan amalanmu, Allah Ta'ala rezekikan saya dan kamu dapat kembali ke tanah haram, ajilan ghaira ajil, dalam masa yang dekat, tidak yang lambat. Amin ya rabbal alamin. Itulah tilka asyaratun kamilah. Demikianlah 10 adab kita balik musafir ataupun menerima kepulangan orang musafir daripada haji. Sama ada dia sendiri itu balik ataupun kita menyambut orang. 10 adab, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita insya-Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.